عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح أنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجبات علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا إلى إخواننا في فلسطين وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah masuk 10 hari ataupun dah masuk 10 hari yang kedua, maknanya 20 hari. Secara tidak sedar kita telah melalui 10 hari yang lepas. Alangkah kita rasa sedih kerana hari semakin cepat, sangat cepat, sehingga kita rasa banyak lagi amalan-amalan yang kita tak sempat buat, yang kita sibuk, yang kita dapat buat setakat kederaan yang kita boleh buat. Maka kita rasa Ramadan pada kali ini terlalu cepat berlalu. Kita akan dapat rasa perpisahan tersebut bila dah masuk fasa yang ketiga, yang terakhir. Maka sebelum kita merasa menyesal akan pemergian Ramadan ini, amatlah baik kita dapat rasa lebih awal, supaya persediaan dan amalan kita semakin baik, semakin bernilai, semakin baik dan semakin terbaik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah yang disebutkan di awal tadi, dan tuan-tuan biasa dengar ayat itu, kutiba alaikumusiyam. Ayat itu di akhir Allah Ta'ala kata, tidaklah aku mewajibkan hamba-hambaku untuk berpuasa dalam bulan Ramadan khususnya, melainkan Allah nak bagi tahu kepada kita, Allah sangat mengharapkan agar kita bertakwa kepadanya. Allah sangat mengharapkan kita. Harapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita kerana Allah Taala telah menyediakan Ramadan itu untuk kita. Maka dipilih. Allah pilih kita ni tuan-tuan. Allah sangat pilih kita Ramadan pada tahun ini 1445 kerana Allah pilih. Bukan kita masuk-masuk saja tuan-tuan. Memang sungguh Allah pilih. Terutamanya orang yang telah pergi dahulu. Selang beberapa hari, belum beberapa hari masuk dalam Ramadan, mereka pergi dahulu. Dan kita sangat bersyukur pada Allah. Dengan itu Allah kata, la'allakum tattaqun. Apabila dalam keadaan Allah telah memberi kita dengan sebaik-baik hadiah, yaitu Ramadan, yang mana kita tahu Ramadan itu rahmah, maghfirah, 'idqun minan nar.
Maka Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita menjadi orang yang bertakwa, itu menunjukkan isyarat bahawa Allah membantu kita. Bulan ini Allah bantu kita dengan wasuffidat syayatin, dengan dia igat, dia kalung, dia maharaja, apa tu dia panggil, syaitan itu tidak boleh senang-senang untuk menyesatkan kita, untuk merendahkan kita, untuk melawan kita. Maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala dari, Allah taala belenggu syaitan itu supaya kita mudah untuk beramal soleh. Kalau 11 bulan selain daripada Ramadan, kita bagi alasan bahawa syaitan banyak macam-macam. Sekarang ni bila Allah bagi Ramadan pada kita, kita tidak ada alasan lagi. Karena Allah sangat sayang pada kita bila masuk dalam bulan Ramadan. Maka sebab itu, kalau kita melihat kepada definisi kepada takwa, takwa itu adalah buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Tetapi bila kita melihat agama kita mengajar kita dengan sempurna tentang keislaman kita dengan rukun iman, rukun Islam yang 5, dengan amal ibadah, solat, puasa, zakat dan sebagainya. Begitu juga dalam rukun iman yang 6, Allah suruh percaya kepada Dia, yakni Allah, Rasul, kitab, malaikat, akhir, yaumul akhirah dan sebagainya. Tetapi tidak cukup untuk kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan ibadat dan melaksanakan atau mempercayai perkara-perkara ghaib dan sebagainya. Tidak cukup. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah yang biasa kita baca, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah mulakan hudan lil muttaqin. Allah tak sebut hudan lil mu'minin. Allah sebut hudan lil muttaqin. Kerana orang muttaqin dah tentu orang itu muslim dan tentu orang itu mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Beriman kepada yang ghaib, yaitu terkait dengan rukun iman yang 6. Wa yuqimus salah, terkait dengan rukun Islam. Tetapi dalam ayat ini tidak disebutkan tentang satu lagi, yaitu ihsan. Sebab Islam itu ada 3, Islam, iman dan ihsan. Itu berdasarkan hadis Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran, Allah sebut dalam surah Al-Imran mengenai tentang golongan muttaqin. Sebagaimana kita baca tadi, Allah Taala sebut alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Okey. Baik, dalam kita sibuk ataupun dalam kita melaksanakan untuk menjadi orang yang bertakwa, kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita bagi sedekah. Kemudian kita beriman pada Allah, kita beriman kepada kitab, kita beriman pada malaikat dan lain-lain. Tetapi tidak lengkap dan tidak sempurna ketakwaan kita, melainkan yang satu lagi, yaitu apa? Allah Ta'ala kata alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang-orang yang bersedekah, membelanjakan, menginfakkan hartanya dalam keadaan sama ada dia susah maupun dia senang, dia tetap bersedekah kerana Allah. Ini juga termasuk dalam bab takwa. Kalau kita tidak bersedekah, sama ada susah maupun senang, kita tidak termasuk dalam orang yang bertakwa. Kerana orang yang bertakwa bukan sahaja sembahyang 5 waktu, buat rukun Islam yang 5, buat kepercayaan kita pada rukun iman yang 6, tidak hanya itu, tetapi juga terkait dengan sosial, hubungan kita dengan manusia. Apabila kita infak bagi orang-orang yang memerlukan, kita bayar zakat fitrah untuk orang fuqara wal masakin, kawan-kawan kita yang berada di Palestin, kita sedekah, itu juga takwa kepada Allah, baru sempurna. Maka sebab itu Allah kata yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimin. Ini satu lagi,
yaitu orang yang apabila dia dapat menahan kemarahan. Kadhiminal ghaiz, orang yang boleh menahan kemarahannya, ini termasuk takwa. Kalau kita tidak dapat menahan kemarahan kita, maka kita termasuk orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Sebab itu Allah kata, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan pada bulan puasa ini kita boleh menahan kemarahan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang, awal hadis itu panjang, hadis itu sangat panjang. Allah Ta'ala sebut, anak Adam akan Allah tingkatkan amalan. Allah akan bagi gandakan amalan-amalan pahala. Allah gandakan pahala bagi amalan-amalan melainkan puasa. Wa ana ajzi. Dan puasa itu Allah kata, aku sendiri yang bagi, sebab aku sendiri yang tahu berapa ganjaran yang sepatut dan paling tepat dan paling tinggi untuk aku bagi. Karena itu dalam hadis itu, di tengah-tengah itu Nabi SAW menyebutkan bahawa apabila kamu dicerca, dihina, kamu perlu bercakap inni sha'im, inni sha'im. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, apabila kamu duduk, apabila kamu menjadi seorang sha'im, orang yang berpuasa, khususnya bulan Ramadan, janganlah kamu yaqtab ba'duhu ba'dah. Jangan kamu menghina, jangan kamu bergaduh, jangan kamu marah, jangan kamu menempelak orang, jangan kita mencaci orang, menghina orang. Sebab itu imam baca doa tadi, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang banyak komplain, banyak itu, banyak ini, cakap pada orang, mengumpat pada orang. Sebab itu adalah salah satu sifat takwa yang perlu kita jaga daripada sifat-sifat tadi. Sebab kadang-kadang kita salah faham tentang takwa. Kita pergi semayang, jemaah balik, kita rasa kita dah bertakwa. Tidak. Hubungan kita dengan jiran kita, hubungan kita dengan akribat kita, akhlak kita juga termasuk dalam sebahagian dari takwa. Maka kita kena jaga kemarahan kita, menahan kemarahan itu sebahagian daripada takwa. Sebab itu Allah kata, masuk bulan puasa, Allah gali syaitan itu supaya kita boleh menahan kemarahan kita, nafsu kita ditekan. Dan kalau dalam bulan Ramadan kita tidak dapat mengawalnya, itu menunjukkan kita orang yang sangat-sangat perangai kita tu, sifat kita perlu dibuang. Sebab itu bulan Ramadan, tadi imam membaca doa tadi, supaya jadikan ya Allah bulan Ramadan ini bulan pembersihan hati kita, bersih daripada sifat-sifat marah kita. Sebab itu Allah kata la'allakum tattaqun, supaya tidak kamu marah. Wal kadhiminal ghaiz, orang yang dapat menahan kemarahannya. Bila mana orang buat sesuatu pada kita, kita boleh marah. Tapi ini bulan Ramadan, maka Nabi ajar pada kita, inni sha'im, inni sha'im, aku berpuasa. Latih, bila latih begitu, kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sambung lagi, wal 'afina 'anil nas, orang yang memaaf. Bulan ini bulan Allah maafkan kita, maka bulan inilah kita menjadi pemaaf. Bukan bulan ini jadi pemarah. Semua kita nak marah, jiran kita nak marah, jalan raya kita nak marah, imam majlis lambat pun marah, imam tersalah sikit pun marah, tersalah buah murid, terlebih murid kata semalam nasi lemak, apsal hari ini nasi goreng, marah juga. Jadi sifat-sifat itu tidak menghala kepada muttaqi, bertakwa kepada Allah. Jadi kita kena latih diri kita, tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala kata wal 'afina 'anil nas, yang di ujung ni Allah nak beritahu siapa yang menyempurnakan hubungan dia dengan manusia. Tadi hubungan dengan Allah, dari sudut Islamnya, ibadatnya, kepercayaannya. Satu lagi ialah yunfiquna fis sarai wad dharra. Ini terkait dengan sosial. Kita rasa cana terhadap saudara kita. Ini termasuk. Inilah disebut sebagai ihsan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wallahu yuhibbul muhsinin. Allah akhirkan ayat ini dengan wallahu yuhibbul, sungguhnya Allah sayang pada orang muhsin. Lengkap dia. Dia ibadat dia bagus, kepercayaan dia bagus, kemudian akhlak dia bagus. Lengkaplah dia menjadi orang muttaqi. Maka sebab itu dalam Al-Quran sangat banyak menyebutkan tentang muttaqi. Tidak hanya kita bertakwa kepada Allah, ibadat sahaja kita bagus, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, isteri kita, suami kita,
Dengan isteri kita kena buat baik. Nabi kata kena paling baik. Aku orang yang paling baik pada isteri aku. So cakap kena jaga. Jangan tempelak-tempelak, jangan hina-menghina. Begitu juga isteri kepada suami, kena hormat suami. Kalau bulan ni tak boleh hormat suami, agak bulan lain boleh hormat. Agak-agak. Nah, kita pun syaitan terikat pun kita berkelakuan yang tak betul. Maka bulan ini adalah mentarbiyah kepada kita supaya kita hormat suami kita, kita hormat isteri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sambung ayat itu. Ayat itu sangat bertepatan bila mana manusia dalam keadaan untuk proses tazkiyatun nafs, proses membersih hati, maka Allah Taala kata walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Ini cerita tentang kita ni bila masuk bulan Ramadan, ramai orang insan, ramai orang bertaubat kepada Allah. Allah suka dengan cara itu, maka Allah jadikan bulan Ramadan. Maka bila kata walladzina idza fa'alu fahishatan, bila kita rasa kita ni buat banyak buat dosa, buat fahishah, buat kemungkaran, buat maksiat, aw dhalamu anfusahum, ataupun kita menzalimi diri kita dengan berbagai-bagai cara yang zalim diri kita ni. Sepatutnya kita semayang, kita tak semayang. Sepatutnya kita rehat, kita tak rehat. Kita zalim diri kita. Sepatutnya kita sabar, kita tak sabar. Aw dhalamu anfusahum dzakarullah, apabila diingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, maka Allah kata fastaghfaru lidunubihim, Allah ampunkan dosa. Maka tuan-tuan, saya nak tutupkan kita punya tazkirah yang begitu ringkas ini dengan ada satu kisah. Allah Subhanahu wa taala ini dengan kita kisah, Allah Taala buat kita dia tahu, tuan-tuan. Dia tahu kita ni lemah dan dia buat memang kita ni lemah. Allah buat kita ni memang lemah. Memang kita ni buat untuk lemah. Daripada lemah tanah lah. Kalau dia nak jadi kuat, dia jadikan kita jadi malaikat. Tapi Allah jadikan pada akal kita lemah, tapi sebenarnya kuat. Tapi sebenarnya Allah jadikan kita sebab Allah nak tunjukkan sifat dia. Semakin Allah jadikan banyak makhluk, lagi banyak Allah jadikan makhluk, lagi banyak Allah nak tunjukkan sifat dia. Allah nak kenal sifat dia pada kita. Ada satu peristiwa di akhirat, nanti semua orang akan masuk. Yang syurga masuk syurga, yang masuk neraka masuk neraka. Semua dah masuk di syurga dan semua dah masuk neraka. Tak ada tinggal lagi. Maka Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, aku nak kamu panggil dua orang ini, dua hamba punya dua orang yang daripada neraka. Kau panggil dia, si fulan bin fulan, si fulan bin fulan, ada dua orang. Panggillah malaikat. Sampai ke neraka, mereka pun panggil dua orang mana. Jadi dua-dua pun dengar nama dipanggil, maka dia pun keluar. Kata malaikat, kamu berdua Allah perintahkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya syukur. Dan Allah panggil. Bila Allah panggil, dah tentu keluar daripada neraka. Selamat dah duduk dalam neraka, kena bakar keluar. Maka dia pergi menuju kepada Allah dengan begitu bersungguh-sungguh. Kedua-duanya sekali. Bila berhadapan dengan Allah, kata Allah, wahai orang ini, fulan yang pertama, orang yang pertama, wahai fulan bin fulan, aku nak tanya kepada kamu, macam mana rasanya aku? Allah bertanya, tapi Allah maha mengetahui. Kata fulan, wahai Tuhan, wahai Rabbi, wahai Tuhan, engkau sangat mengetahui akan betapa perihnya neraka. Aku menyesal kerana di dunia aku tak turut perintah engkau. Padahal aku tahu, tapi aku tak turut perintah. Sekarang ni aku dapat akibatnya. Aku menyesal atas perbuatan tersebut. Maka Allah, ya Allah, aku mohon engkau keampunan daripada engkau. Kata Allah Ta'ala, oh, kamu dapat tahu tentang dosa, tapi tetap kamu buat juga larangan itu. Ya wahai Allah, aku menyesal, tapi apa boleh aku buat? Oh, kalau begitu tak apa. Tanya lagi si fulan yang kedua, wahai si fulan, apa perasaan kamu masuk neraka? Jawapan yang sama tuan. Dia jawab samalah, aku menyesal begitu begini. Kalau begitu jawapan kamu berdua, maka pulanglah kamu. Allah arahkan, Allah perintahkan, wahai fulan bin fulan, kamu berdua balik semula balik ke neraka. Fulan yang pertama ini, bila dengar perintah daripada Allah, dia pun pusing belakang, berlari di neraka. Berlari dengan penuh semangat, dia berlari ke neraka. Yang sefulan bin sefulan pula, dia berpaling belakang, dia jalan perlahan-lahan. Dia toleh ke kanan, dia toleh ke kiri, jalan lagi, toleh kanan, toleh kiri. Allah tengok orang, Allah maha mengetahui.
Maka Allah panggil orang, kamu di sini. Kamu tadi bila aku suruh kamu balik ke neraka, kenapa kamu berlari? Masuk neraka kok nak berlari kenapa? Baik. Apa jawapannya? Tuan-tuan, jawapan ini boleh menginsafkan. Apa kata dia? Wahai Allah, sudah aku katakan tadi, aku sangat menyesal. Bila kau perintahkan aku di dunia untuk buat baik, aku tak buat. Bila aku masuk dalam neraka, aku menyesal. Semua perintah engkau aku tak buat. Sekarang aku dapat merasai nikmat perintahmu dan aku buat perintah itu. Perintah engkau suruh masuk dalam neraka, maka aku penuh dengan semangat. Aku nak menurut perintahmu untuk masuk dalam neraka. Tuan-tuan, cuba tengok. Dia nak menurut perintah Allah, walaupun di saat itu masuk neraka. Kata Allah Ta'ala, adakah begitu benar kamu rasakan? Ya betul. Wahai Allah, wahai fulan bin fulan yang kedua, kenapa tadi bila aku perintah kamu masuk neraka, kenapa kamu betul-betul lambat nak pusing, kanan pusing, nak tak nak macam. Dia jawab, wahai Tuhan, masa kau panggil aku, malaikat panggil nama aku keluar daripada neraka, aku bersangka baik dengan kau. Ya Allah, baiknya engkau, ya Allah, engkau selamatkan aku ni tak buat apa yang kau suruh, aku ni banyak dosa, aku begini-begini, layaknya aku masuk neraka je. Dan aku rasa aku masuk neraka je. Tapi bila kau panggil aku sangat bersangka baik dengan engkau nak selamatkan aku. Bila masa dah berhadapan dengan engkau suruh aku patah balik ke neraka. Masa aku toleh kanan, masa aku toleh kiri, aku memikirkan bahawa engkau maha baik. Engkau tak akan buat umatmu kecewa. Engkau tak akan buat sangka baik daripada Allah. Kalau begitulah kamu punya, kedua-dua kamu punya alasan. Kata Allah, kedua-duanya masuk dalam syurga. Tengok tuan-tuan, betapa baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya tuan-tuan, hidup kita ni memang kita akan banyak buat dosa. Hidup kita ni tak terlepas daripada maksiat, tak terlepas. Jangan mendamik dada kita. Sebab itu tuan-tuan, ada satu hadis kursi, ada satu peristiwa hadis kursi dari riwayat daripada Imam Muslim, muttafaqun alaih, daripada Imam Bukhari juga. Ada satu orang tengah sembahyang sujud kepada Allah. Ada satu orang datang pijak kepala dia. Nakal agaknya orang pijak kepala kawan yang tengah sujud. Maka bangun orang yang sujud tadi. Orang sujud dah tentu, orang yang sembahyang itu dah tentu baik. Orang yang henjak kaki di kepala orang sembahyang. Tuan-tuan, kalau kita tengah sujud ada orang tekan kaki, letak kaki atas kepala kita, agak-agak nak cari gaduh. Memang confirm gaduh. Betul tuan-tuan? Hina sungguh kita ni, dia buat ni, pijak kepala kita tu. Tapi dia berlaku tuan-tuan. Bila berlaku macam tu, bangun bangkit orang yang sembahyang sujud tadi, dia pun pusing pula, dia menempalak pada orang yang pijak. Dia kata, demi Allah, dia kata, dia guna nama Allah, demi Allah, Allah tidak akan memaafkan perbuatan kamu. Maka peristiwa ini sampai kepada Rasulullah SAW. Nabi kata, Allah sangat-sangat marah pada orang yang sembahyang tadi. Kerana apa? Kerana dia menggunakan nama Allah. Kerana Allah kata apa? Aku ini Allah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Aku ni ada dua sifat. Satu, aku mengampunkan hamba-Ku. Yang satu lagi, aku mengazab hamba-Ku. Kenapa orang yang tadi menggunakan azab sahaja? Kenapa dia tak guna semoga Allah mengampuni kau? Maka Allah sangat murka kepada orang yang menggunakan nama Allah dengan salah guna nama Allah. Sedang Allah sungguh kita menggunakan nama dia untuk membawa keampunan kepada Allah. Kita mengajak orang untuk mendapatkan ampunan. Dosa mana pun teruk dia buat, kita kata tak. Oh, kita ada nyawa, masih ada nyawa kita, Allah terima akan taubat kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam bulan ini tuan-tuan, pintu taubat terbuka, pintu rahmat, seluas-luasnya pintu syurga. Mari kita sama-sama kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maafkan orang, kita buat baik pada orang, semua kita buat baik. Supaya berkat dalam bulan Ramadan kita buat baik, kita minta pada Allah sifat yang baik ini berterusan dalam bulan-bulan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Bila kita berada di hadapan Allah Ta'ala, Allah akan maafkan kita bagaimana kita memaafkan orang lain. Jadi setakat ini sahaja dahulu. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.